Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Today we are going to learn on subtraction of fraction. Subtraction of fraction has no big difference with the addition of fraction that we learned before this. There are some rules of subtraction of fractions. Okay, so these are the rules of subtraction of fractions, some of it. Okay, the first one is you need to equalize the denominator first. Okay, ataupun samakan penyebut dia, penyebut nombor di bawah. Pastikan nombor itu sama dulu baru kita boleh tolak. Okay, second one is add the numerators only. Okay, kita kena tambahkan pengangka sahaja. Nombor yang berada di atas tu kita kena tambah. Nombor di bawah tak perlu tambah. Okay, yang ketiga, simplify the answer if possible. Okay, pemudahkan jawapan jika dapat, jika boleh. Okay, we go to the first example. The first example is 5/6 minus 1/6. Okay, so look at this question. Yang pertama kita equalize the denominator. Okay, kita tengok denominatornya dah sama, so that means kita dah boleh tolak terus nombor di atas. So second one is add or not add, we subtract. Okay, subtract the numerators only. So we need to subtract the numerators, nombor yang berada di atas ni, pengangka. So 5 minus 1 over 6. Okay, so 5 minus 1 is equal to 4 minus 6. Okay, so look at this question. This is not the answer because this answer can be simplified. So bila tengok 4 dengan 6 ada berada dalam sifar yang sama tak? Ada kan? Sifar apa? Sifar 2. So that means dua-dua nombor ini boleh dibahagi dengan 2. Okay, so 4 bahagi dengan 2 sama dengan 2. 6 bahagi dengan 2 is equal to 3. So this is the answer. Sekarang tu, this is the simplest form, bentuk yang paling termudah, tak boleh dipermudahkan lagi. Okay, so we go to example number 2. Example number 2 is 4/5 minus 2/5. Okay, so kita tengok yang pertama, equalize the denominator. Okay, the denominator is already equalized, dah sama dah. Okay, that means kita dah boleh tolak nombor di atas. Okay, so 4 minus 2 equal over 5 is equal to 2/5. Boleh sih kita pemudahkan 2/5. Si dapat, sebab 2 dengan 5 si berada dalam sifar yang sama. Si ada sifar yang ada 2 dengan 5 sekaligus. Si ada. Okay, so that means this is our simplest form. Okay, example number 3. Example number 3 is 6/7 minus 1/7. Okay, tak pun sama. Salah, ada satu lagi. Tolak 2/7. Okay, so sekarang ada 3 nombor. 6/7 minus 1/7 minus 2/7. So nombor di bawah semua dah sama. That means kita dah boleh tolak semua nombor di atas. 6 tolak 1 tolak 2/7. 6 minus 1, 5. 5 minus 2 is equal to 3/7. Okay, boleh sih kita pemudahkan 3/7. Ada sifar yang ada 3 dengan 7 sekaligus. Ada kan? Ni ada. Okay, so that means this is our simplest form. Okay, so now we look at how if the denominator is different. Okay, yang tadi sama, sekarang untuk kita tengok kalau nombor di bawahnya berbeza macam ni. Okay, so we go to the example number 4. Example number 4 is 7/8 minus 1/4. Okay, so kita tengok di bawah tu 8 atau 4. So ni pun denominatornya dah sama. Okay, sama macam kita pola hari ya. Yang penambahan, kita cari multiple of 8
multiple of 8 dan 4. Okay, kita cari 4 dulu lah. 4, 8, 12, 16 kan. Kita boleh sambung lagi. Kita stop setakat tu dulu. Okay, sekarang untuk 8, 16. Okay, kita stop setakat tu. Kita tengok ada si nombor yang sama. Ada anak, ada 8, sama, dua-dua ada 8. Dengan 16 pun ada, dua-dua ada 16. Tapi kita akan pilih yang paling kecil. Yang sama, yang paling kecil. Okay, kita cari list multiples. Okay, kita cari list multiple yang sama. Okay, sekarang untuk multiple yang sama ialah 8. So maksudnya dalam untuk 8 tu kita kena darab dengan 1, sebab untuk kedudukannya yang pertama dalam sifar 8. Okay, so untuk kita darab dengan 1. Yang 4 tu 8 tu berada di kedudukan yang kedua dalam sifar 4. Okay, so kita darab dengan 2, kita darab dengan 2 yang kedua. Okay, sekarang kita salin semula. 7/8 tolak dengan 2/8 is equal to 5/8. Boleh sikit kita pemudahkan tu si dapat, sebab 5 dengan 8 nya ada dalam sifar yang sama. Okay, dan dalam sifar yang sama lah. So maksudnya untuk jawapannya dia dah dalam bentuk tabel dah. Okay, so example number 5 is 5/6 minus 1/3 minus 1/6. Okay, so sekarang ada 3 nombor. 2 nombor yang sama denominatornya, 1 nombor lagi sama. Okay, so sekarang kita kena cari multiples of 3 and 6 lah. Cari 3 dulu. 3, 6, 9, 12. Okay, dah stop dulu. Sekarang kita cari 6, 6, 12. Okay, sekarang dah jumpa kan, ada 6, ada 12 kan. Tapi kita cari yang kecil tu, yang paling kecil, least, terkecil. Kita cari yang sama, terkecil. 12 tak boleh sebab dia yang kedua kecil. Okey, kita cari yang 6. Okey, dalam sifar 3 dalam sifar 6 tu yang kedudukan pertama kan. So kita situ singkah pun hal, tapi kalau nak angka kita letak dalam dengan 1 lah. Okey, itu pun sama. Okey, dalam sifar 3 6 terletak di kedudukan yang kedua. So maksudnya kita kena darab dengan 2. Atas darab 2, bawah darab 2. Okey, so salin semula. 5/6 tolak 2/6 tolak 1/6. Okey, sekarang kita dapat 5 tolak 2, 3. 3 tolak 1, 2/6. Boleh sikit kita pemudahkan 2/6. Boleh. Sifar 2 dengan 6 ada dalam sifar yang sama. Sifar apa? Mestilah sifar 2. Sifar 2 ada 6, sifar 2 ada 6. Sifar 2 ada 2, sifar 2 ada 6. Okey, maksudnya 2 tu boleh dibahagi dengan 2 tanpa baki. 2 bahagi 2, 1 lah. 6 bahagi 2, 3. Itulah jawapannya yang paling mudah. Okey.